Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pada kali ini. Hari ini kita masuk pada muka surat berapa? 152, iaitu di bawah tajuk Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah. Sebelum ni kuliah kita membicarakan tentang Tauhid Rububiyah. Apa makna Tauhid Rububiyah? Siapa nak jawab? Apa dia Tauhid Rububiyah? Dengar? Orang terpentar tak dengar? Entah dengar? Ya ke apa? Allah mencipta dan memiliki segala sesuatu. Baik. Tauhid Uluhiyah, ataupun mudah kita nak faham, Rububiyah ni daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah, daripada Allah kepada hamba-hambanya. Yang menciptakan makhluk siapa? Allah. Yang mentadbir urusan makhluk siapa? Allah. Yang mengawal semua ni siapa dia? Allah. Itulah Tauhid Rububiyah. Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah tu siapa? Rabb, kepada sekalian alam. Pengatur, pengasuh, pencipta, semua ni adalah Allah sebagai Rabb. Kita percaya yang itu, kita beriman dengan perkara tersebut, kita telah ada Tauhid Rububiyah. Dan Tauhid Rububiyah ni dimiliki oleh semua orang, termasuklah orang-orang kafir. Dalam Quran banyak kita sebut ayat baru ni. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun nallah. Kalau kamu tanya mereka, wahai Muhammad, orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka akan menjawab, Allah. Mereka percaya pada Allah, tapi setakat percaya Allah sebagai pencipta, buat langit bumi ni Allah, tapi mereka tidak ada uluhiyah. Mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah berhala, menyembah batu-batu, menyembah api, menyembah matahari, menyembah pelbagai Tuhan selain daripada Allah, dengan alasan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah berhala, menyembah tokong-tokong, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk memperdekatkan diri kami kepada Allah. Nasabah kau tak nasabah. Kalau mu nak mendekatkan diri pada Allah, sembahlah Allah. Tapi dia menjadikan perantaraan di antara mereka dengan Allah. Mereka percaya kepada Allah selaku pencipta, selaku pembuat, selaku pengurus, selaku pengatur. Itu dipanggil Tauhid Rububiyah. Hari ininya Tauhid Uluhiyah. 152. Tauhid Uluhiyah dikatakan juga Tauhid Al-Ibadah. Tauhidul Ibadah. Nama kedua, AKA dia panggil. AKA ni tahu? As known as. Also known as. Also, bukan as dia. Also. Also tahu? Also known as, juga dikenali sebagai. Tauhid Uluhiyah juga dikenali sebagai Tauhidul Ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui segala pekerjaan hambanya. Segala pekerjaan hamba hak kita buat ni mesti mentauhidkan Allah.
yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah. Bila kita mentauhidkan Allah dalam setiap pekerjaan amalan kita, maka dengan cara itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dah? Ustaz ulas mula. Tauhid uluhiyah, nama dia juga tauhid al-ibadah. Apa maknanya? Bererti kita perlu mengesakan Allah dalam setiap amalan kita. Amalan yang kita buat ni jangan campur dengan muka lain. Jangan campur dengan nak glamour, jangan campur dengan nak pujian orang, jangan campur dengan nak ngopoh, jangan campur dengan nak pujian. Jangan buat apa-apa lillahi ta'ala. Bapa gitu tu untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Bila kita buat sesuatu kerana Allah, Allah akan sayang pada kita. Dan bila kita buat sesuatu tidak kerana Allah, Allah akan marah pada kita. Bila Tuhan marah, adakah semakin rapat kita dengan Allah? Tak, semakin jauh. Kita beribadah nak mendekatkan diri pada Allah, betul tak? Dan kita sembahyang nak dekat dengan Allah, kita puasa nak dekat dengan Allah. Kalau niat kita tu tidak kerana Allah, kita puasa apa? Dah sayang kita puasa ha. Mana? Dah sayang puasa. Bapa puasamu, dah sayang kita puasa, kita malah makan sore kita suka dengan sayang kita. Lillahi ta'ala dak. Bapa mari ngaji ni. Tahu ustaz ada di rumah pun saja juga. Mana? Duduk di rumah pun duduk saja, tak ada buat kerja apa. Kita peceh-peceh ni gak. Baiklah, mari ngaji. Jadi kalau ada kerja tak mari ya. Dok, baru ni seminggu tak mari, cucu ada di rumah. Baik main dengan cucu. Jadi mari ni semata-mata dia tak ada kerja buat apa, puas fikir dah. Nak pergi jogging mungkin dia tua dah. Maka marilah ngaji. Ikhlas tak? Kurang ikhlas. Ikhlas ni tak ada orang lain, bukan kerana puas duk saja, bukan kerana apa nama ni nak puji, tak ada orang lain. Yang ada hanyalah Allah. Macam ustaz tu sebut semua kan. Macam-macam orang buat ibadat ni. Bunyi kata negeri Mekah pula entak. Ustaz bosan mak duk ajak, marilah teman dia. Kita malah pergi benar dah, dia ajak, dia bayar tiket tegak gai Noh, pergi Mekah habis ribu-ribu tu. Dia bukan nak pergi pun mak dia ajak, marilah tolong kereta tolak aku ni. Aku tak cakap nak tawah nak mu tolong tak apa dah. Aku bayarlah tiket-tiket mu tu. Mak nak bayar beres duit poket dia 200 hari. 200 hari minta duit poket. Dia pergi Mekah buat umrah. 7-8 kali umrah dia buat. Tolak mak dia ni. Dah duit poket lagi, tiket lagi, makan minum semua ditanggung. Adakah ikhlas? Tu belum capai tahap ikhlas. Belum capai tahap ikhlas. Puasa pula apa mek? Kita mari puasa dah. Hamba ni ustaz. Puasa ke? Tak puasa ke? Serupa ya ustaz. Manis tak boleh makan, muka kecil manis. Masin tak boleh makan, muka darah tinggi. Seafood tak boleh makan, muka gaut. Go tak boleh berlaku kat baik puasa. Mana? Oh, jadi mu puasa kerana nyakit lah. Kalau sihat puasa ke tak? Mampu tak puasa. Tu belum lagi ikhlas. Ikhlas ni lillahi ta'ala. Mu sihat kau, mu sakit kau tak kira. Orang bayar kau, orang tak bayar tak kira. Buat kerana Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, buat apa-apa kerana Allah. Bukan kerana duk saja puas, duk saja tak ada kerja buat, bukan kerana Allah. Tu makna mentauhidkan Allah. Yang dengan cara itu, dengan cara mentauhidkan Allah itu, mereka yang melakukan ibadah tadi dapat mendekatkan diri kepada Allah. Apabila hal itu disyariatkan olehnya, hal ni mana kata pekerjaan itulah, dan pekerjaan yang dibuat itu mestilah disyariatkan olehnya oleh Allah. Kita buat satu amalan dengan niat ikhlas dah, nak mendekatkan diri pada Allah dah, tapi hal tersebut tidak disyariatkan, maka perkara itu tidak termasuk dalam perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah.
Kena faham lah 3 perkara dia ada. Yang pertama, mentauhidkan Allah melalui segala pekerjaan. Yang kedua, mendekatkan diri pada Allah. Yang tiga, hal itu disyariatkan olehnya. Hal ni makna pekerjaan yang kita buat tu mesti ada sandaran, mesti ada nas dalil bahawa perkara itu disyariatkan olehnya. Satu benda kita buat tidak disyariatkan, duk cacah tengah panah. Bapa tu nak mendekatkan diri pada Allah. Bapa bercacah tengah panah. Kalau duk awak dalam ekor sejuk gini kak, napa tu ikhlas. Duk cacah tengah panah jadi ikhlas. Tidak ikhlas poci tolu tu. Mari dua seduh ni, dua kipah. Ada lebih baik kita mengingati Allah bawa ekor dalam kipah. Dalam kipah wa ekor tu. Dalam ekor wa kipah. Dalam ekor wa kipah. Yang duduk cacah tengah panah tu. Sebab menyeksa diri untuk mengingati Allah tidak dinaskan, tidak disyariatkan. Contoh dia kata seperti berdoa. Berdoa ni amalan kada amalan. Ada nas. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan suruh kita berdoa, maka berdoalah. Doa ni untuk apa dia? Untuk mendekatkan diri pada Allah, menunjukkan kita ni hamba dia. Kita berharap, kita memerlukan Allah. Maka berdoa ni kena ikhlas. Jangan doakan apa suara kita sedap. Buat program orang lantik kita jadi tu email, so kita berdoa panjang-panjang. Ada ke orang sedap doa ke? Dengan lagu dia dengan berapa orang belakang ni enggak rale, hok teriak lah. Dia ni enggak koh panjang. Macam-macam lagu dia boleh buat. Bapa lepas ni bayarannya lumayan. Mana pejabat panggil ke. Biasa pejabat-pejabat ni KJN ni kalau bos dia tu kaki ugamu, dia akan buat program di chalet tu, di hotel ni mana sekalipun, bahagia qiyamul lail. Ajaklah ustaz hok suara sedap ni. Ustaz jatah ajak suara tak sedap. Mana buat zikir munajat jenera habis segala orang. Bukan kau semangat dak. Panggil ustaz supaya baguslah dan nak ajar orang supaya minat qiyamul lail. Ustaz tu sendiri pergi kena lillahi ta'ala lah. Bukan nak memperkenalkan diri. Alah ni bukan boleh luah pasaran dah. JPJ pun panggil, polis panggil, pejabat pun panggil aku pas ni gak. Sehulah nama aku di seantero Malaysia. Pas ni boleh pergi ke Putrajaya. Sehu ustaz ni suara sedap. Tasir tu nak berdoa lillahi ta'ala. Hamba ni mustajabud da'wat. Mustajabud da'wat. Dia ngaku dia ni orang yang doa Tuhan terima. Adik kakak bukan tak ada ni, ada ni. Dia memperkenalkan diri dia sebagai orang mustajabud da'wah. Dia berdoa Tuhan akan terima. Ya pada habis segala orang. Orang-orang kaya, orang politik nak masuk pilihan raya, hak tak bodoh-bodoh agak pergi jumpa dia. Tolong doakan hamba saya ni. Ya insya-Allah. Tapi atas tebal nipis sapulah. Sapu tebal tu mudah sikit mustajabnya. Sapu nipis nak kau 100 riyal agak lambatlah sikit mustajab. 5,000 sekali doa. 5,000. Bukan panjang pun gini ya. Amin. Nak klik salat 5,000 peluh podok nak raya. Ustaz jangan ngajar peluh kipah lagi gapo lagi peluh pak keting. Mana SJ setengah lekung. Allahu akbar. Ada bayar 500. Mana dia doa ni mustajabud da'wat. 5,000 hak tu hak dia nak ya. Maka berdoa lagu ni bukannya tauhid uluhiyah. Tidak ada padanya uluhiyah. Yang ada padanya ialah kebendaan dunia, nak pada bayaran. Allahu akbar. Berdoa khauf ni apa dia? Takut. Raja, berharap. Al-khauf wal raja, dua perkara yang kena senantiasa ada dalam hati kita dalam kita buat amalan. Selepas maya contohnya,
kita kena ada khauf, kena ada ar-raja. Khauf ni apa dia? Takut. Takut ke apa? Takut Tuhan tak terima semaya kita. Ar-raja apa dia? Berharap, amat-amat berharap agar Allah Ta'ala terima semaya kita. Kita semaya tak tahu khauf mana, tak tahu raja mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruh cabut kaikan tu. Orang tino semaya panas. Tengok semaya adik katuk kipah. Mana? Baru rakaat pertama, ngepek dah oleh hati. Bahasa bodohnya katuk kipah, aku panas. Switch di belakang tu nak pasal tak siapa. Gini tangan. Panas ni. Assalamualaikum juga. Sabuk kaikan tu. Panas. Bekah bangun nyol. Sejadah tak lipat kaikan tu sampai tamu gitu. Buka kipas tu kecek dia berkipas. Bunyi perobok. Kamu baru semaya. Baru semaya. Di mana khauf kamu? Adakah kamu tidak takut Allah Ta'ala tak terima semaya kamu? Kamu tidak ada rajakkah, tidak berharakkah untuk Allah Ta'ala terima semaya kamu? Lah ni semaya pula di antara waktu ngeping. Dia tahu. Allah, tengok drama ke, tahajud cinta. Habis cinta. Ke? Tahajud cinta. Lagi? Apa lagi? Oh, tak tahu warung. Mana? Ibadah cinta. Oh, habis buat drama. Tengok Isa tak main lagi pukul 9. 9.30 drama main pukul 9. 9.30 Isa tak main lagi. Tunggu ngepeng group pergi bilik air ambil semaya. Pergi depan TV pula. Start main. Oh, mujud dah. Ke mana? Tengok ngepeng pula masuk bilik. Allahu Akbar semaya. Allah. Loraknya Allahu Akbar semaya, rokok tengok sejadah kau balik. Sudah. Sejadah kau balik, kubah duk bawah. Nuak gano, nak posisi sejadah kau dia nak musi. Yang mikir masa semaya tu. Sudah tu hongga lagi. Pecek TV. Oh, baru main. Oh, lega. Maya ni di antara waktu ikhlas. Mana khauf kamu? Mana raja kamu? Yang ketiga apa dia? Mahabbah, cinta. Baru sebut cinta, tubik dah cinta. Az-zibhu, penyembelihan. An-nadharu, bernazar. Isti'anah, meminta tolong. Istighasah, minta pertolongan di saat sulit. Al-isti'azah, meminta perlindungan. Dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hak dia sebut ni semua semuanya banyak terlibat dengan apa dia? Dengan syirik kalau kita tak kena buat. Allah, mahabbah, cinta. Berapa ramai orang yang mencintai sesuatu lebih daripada cinta Allah, cinta dia kepada Allah dengan Rasul. Nak sayang kau bini boleh, nak sayang ke ayah boleh, nak sayang pada isteri boleh, nak sayang ke anak-anak memang kena sayang. Tapi kena ingat, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah aku ni menjadi orang yang paling dia kasih, lebih daripada dia kasih ke pak dia, lebih daripada kasih ke anak dia, lebih daripada kasih kepada seluruh manusia. Bila kita mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah, hayya 'alas salah, orang baik ajak apa dia? Ajak pergi semaya. Hayya 'alal falah, ajak kepada kejayaan. Kita duk lak kereta, geruf kewi nak suruh kilak kereta. Lah ni musayyak siapa? Musayyak pada Allah ataupun musayyak ke kereta? Ramai ni bila dia sudah kerja dia nak lak sebutir kereta ni, lepas tu tayar tak polish lagi. Orang komat dah. Orang komat.
Dia polis tayar, luar pendek, baju tak pakai, perut buci, bodohlah. Deh, tu bila anak qamat buka jendela, pegang mikrofon halah ke dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok ke dia tu, dia paling akak tangan ke bila, tak ada perasaan apa-apa. Allah. Ustaz beli rumah di pada tembok, rumah buruk, rumah lama, tapi jatuh hati bila tengok rumah tu sebab pintu dia tu sama betul dengan pintu Balasah. Pintu Mustaq tu tubik rumah je, jalan 20 hakah masuk Balasah, litas jalan masuk Balasah. Oh, cukup saya rumah sepik tapi seronok sebab dekat dengan Balasah. Tiap-tiap pagi kita pergi semai subuh, adalah hamba Allah tu, dia bangun awal dengan kain pelekaknya, sikat kat lutut, baju tak pakainya, duk lak kereta lah, panah enjing lah, tahu sapoh lah, nyapu. Tak ada perasaan malu sikit pun pada orang yang duk pergi masjid. Orang duk semaya, dia duk main keluar rumah subuh hari, dia bangun awal dah. Tidak kata nak hang kalut-kalut ambil air semaya pergi main masjid dah. Ya orang ni, orang ni, Allahu Akbar. Cinta dia kepada dunia lebih daripada cinta dia pada Allah, cinta dia pada agama. Hijau ni hari hijau, start pukul 8 sampai pukul 5 tu office hour. Sebelum pergi office pukul 6 tu bangun dah, buat Bekasi pukul 8 congok di Jabak. Hijau pukul 5, start klik pukul 5 sampai rumah pukul 7. Ada masa dia untuk agama? No, tak ada masa untuk agama. Dia klik hijau pukul 7, nak mandi-mandi pergi dengan kuliah maghrib. Oh sorry. Ada dia masa untuk dia ngajar dalam kereta? No, tired, memenatkan. Dengar ustaz ceramah dalam kereta, tak boleh. Dia beli dah sekali CD pasal dalam kereta, kau jeng, kau serabut. Aku dah lah serabut dengan jeng. Dengar ustaz ni mengajar, ada pun yang demikian itu, ada pun yang demikian itu. Jeng dia tak boleh. Baik pasal dikit, pasal ustaz belah tak faham pun, tapi kerana apa dia, kerana jiwa dia cinta kepada dunia, cinta pada maksiat melebihi cinta dia pada agama. Orang ngajar kot bahasa Melayu tak boleh dengar serabut, tapi dengar lagu yang ustaz hak tak faham sepatah tu tak apa, sengih. Andar se kui bahar na asake tring tring. Mana bahar se kui andar najasake, tak faham ke satu tapi sengih. Baru dengar lagu baru. Allahu Akbar. Faham tak? Socho kabi kya ho to kya ho. Sengih Bobby. Baru ni 2-3 malam lepas baru main Bobby. Tak tengok? Orang lama-lama kat Soho ni Bobby. Shashi Kapoor ke dia? Pelakon dia. Siapa lagi? Orang lama-lama Bobby kat. Oh, pujuk cucu suruh tidur awal. Takut cucu pergi terpecek siaran lain. Mak ustaz dah Bobby main dekat derah pasal Bobby. Anak ustaz ada dengan dia. Dia takut anak ustaz pergi pecek kartun ni satu-satu ni, pujuk tidur awal dah, tidur awal. Nak royak pengaruh tu, ya Allah. Padahal Bobby ni tahu 60 hari ni cerita. Sampai keluar ni dia main cerita dia. Bahar se kui andar na asake. Orang hok duk luar tak boleh masuk dalam. Tu je tak cerita dia nya. Nak royak orang duk luar tak boleh masuk dalam bilik dia ni. Andar se kui bahar najasake. Kita hok duk dalam tak boleh tubik luar. Bukannya gapo pun.
Soco esakabiho tokiaho. Adakah mu tak fikir ke apa jadi gini? Hamtum ikam reme banho cabi goja. Ham aku, tum mu. Duduk dalam satu bilik. Cabi goja, koci pula hilang. Nak ayak cak anak koci hilang ya, dia duduk dengan orang tina dalam bilik. Tapi hok tak faham juga, dia tengok sengih hok teriak. Sak air mata. Cerita koci dalam bilik ya. Sak air mata, jeng. Dia boleh tunggu kan ustaz 3 jam, 4 jam. Belah tak faham pun. Kenapa? Cinta dia kepada dunia. Kita kena cinta kepada Allah. Cinta pada Allah ni masuk. Gapo yang sedang kita lakukan, kita kena tinggal. Tuju panggilan Allah. Nak main futsal, mainlah. Tapi waktu azan, berhentilah semaya. Ataupun startlah lepas pada semaya. Kalau tak lepas asal lewat, kita kena main bila asal. Pukul 4 main dah. Main pukul 4 pun 4.30. Berhenti semaya dulu. Jangan mungkin habis game baru nak semaya pukul ni. Habis game pukul ni, nak tunggu kering peluh ke apa dulu. Tak boleh maya gini ni, peluh-peluh ni. Klik mandi pula, nes tengok pukul 7 baru Allahu Akbar maya asar. Pelajar Darul Hadis An-Nabawi. Mana? Darul Hadis lain, tidak Darul Hadis ni. Darul Hadis Zimbabwe. Az-zibhu, penyembelihan ni amalan. Kita diajar sembelih ni kerana apa? Kerana Allah. Sembelih dengan bismillah. Nak sembelih tu baca ke dia? Bismillah. Jangan sembelih kerana benda lain. Sembelih kerana benda lain ni untuk ke dia? Untuk puja hatu laut. Orang patah lu tahulah. Duk tepi laut mula kena sembelih puja patah. Kalau tidak buat tak sembelih lembu, peranyuk pergi ke laut, tidak makan pada laut akan bergelora, tangkapai akan kurang, dan orang pergi ke laut tidak akan selamat. Ni kepercayaan. Maka dia sembelih lembu, letak atas kaki, dia peranyuk di tengah laut, makan ke hatu laut. Tak buat, sudah mari oleh mayang dioleh dengan jala jemala. Putri dua bersanggul sengit. Tu kepercayaan tu. Bukan adat semata-mata. Kepercayaan. Allahu Akbar. Maka sembelihlah ayat. Nak ambil darah 2 titik, nak jamu. Orang duk ngaca ni. Bapa kat kita kek tak khabar. Ada nunggu ni. Nunggu ni mudah je. Kita kena jamu darah ayat. Tak banyak 2 titik ya. Ayat tu mesti warna putih. Ayat putih, sembelih, ambil darah 2 titik, jamu ke hatu hodok nunggu ni. Dia gilah. Kita pun sembelihlah, cari ayat putih, sembelih, ambil darah 2 titik, jamu jin hodok ngaca. Kita pun sembuh daripada penyakit. Kita telah melakukan syirik kepada Allah. Bukan semua berhala syirik ni. Kamu sembelih ayat, ambil darah 2 titik, mu sembelih tu sebab nak jamu jin. Kamu telah melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bernazar, nazar ni kerana Allah. Nazartu lillah, aku bernazar kerana Allah. Aku bernazar kerana Allah, kalau aku sembuh daripada penyakit, aku nak sedekah kambing 2 ekor. Tu nazar, mesti kerana Allah. Jangan nazar kerana benda lain. Isti'anah, minta tolong. Istighasah, minta pertolongan di saat sulit. Isti'anah dengan istighasah ni dia lebih lagi mendalam daripada isti'anah. Istighasah ni lebih nyawa terancam. Minta tolong sebab nyawa terancam. Isti'anah ni minta tolong biasa je. Kita susah, ya Allah tolonglah aku ni susah. Tu isti'anah. Istighasah, kita dalam keadaan kesulitan, sesak lalu hutan, nak mati lolo, minta tolong supaya Allah Ta'ala lepaskan kita daripada
kemerbahayaan. Tu istighasah. Sama ada istighasah ataupun isti'anah ataupun isti'azah. Isti'azah minta berlindung. Bila kita minta berlindung kepada selain daripada Allah, dah minta tabik datuk nenek, anak cucu tu pergi lalu, janganlah duk kacau. Mana? Minta tolong dengan siapa? Dengan datuk nenek. Datuk nenek mana tak tahu. Ni orang tua dah ajar ni, mungkin kecil dalam lerak tu minta tabik dengan datuk nenek dulu. Budak-budak minta tabik datuk nenek mana tahu. Kita minta dengan Allah, kau minta dengan siapa dia? Minta dengan selain pada Allah, kita telah melakukan syirik. Allahu Akbar. Dan segala apa yang disyariatkan selain pada ni banyak lagi. Banyak lagi. Dan diperintahkan Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas kerananya. Dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Jangan niat kita selain pada Allah. Sungguh Allah tidak akan redha jika dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Kita ni bila saing baik telajuk, bukan saing mungkin tak itu. Ada anak lah, kita ada anak. Anak yang kita kandung 9 bulan, kita ni separuh mati melahirkan dia. Dah lah sosai nak beranak anak kita ni. Dulu ni sosai, tahu sosai, kaki duduk di bawah, kepala di atas. Bodoh ni tubik kepala dulu, faham tak? Sosai ni kaki di bawah, tubik kaki dulu, jolo. Kepala tu tubik lagi, tu sosai dia pagi. Dah lah sosai beranak lekat uri pula, uri tak tubik. Uri tahu, ayah orang jatuh tak beranak, tak satu-satu. Lekat uri tak tubik sekali dengan bodoh, lekat naik ke atas, sesak nak separuh mati. Masuk ICU, nak sejarah nak beranak ke anak kita ni, hak nombor 2 ni, hak Tina ni. Membesarkan dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh orang panggil, tidak ada kekurangan, segala dia nak ketahui. Siapalah dia besar. Ambillah SPM, bolehlah 9E, Street East dia panggil. Bukan Street A, Street East. Lepas SPM Street East, tak ada universiti, tak ada college hak tawar. Banyak dah hatta minta, hatta hak swasta pun tak si. Mana? Akhir hijau. Malulah dah hijau agak, dah capu masa sekolah, tak capu dengan orang jatuh. Masa hijau capu lah dengan orang jatuh. Hijau baru 2 bulan, diklik royak ke mak dia. Mama, ada ke kat kerja kita ke? Juru dia tu. Dia klik puji orang jatuh. Mak dia senyap, dia tengok Bobby ni. Dia kecek lagi, dia kata, baik dia, semua tolong orang. Juru ada janggut, pakai pia. Maya perajin, orang tak bayar pembayar dah. Juru nak royak, tak bayar lagi semayar dah. Apa tanda dia? Seorang ibu, dia faham lah anak dia muka sekolah-sekolah dah duk puji orang jatuh ni, nak belaki lah, nak belaki. Rekah cerita, tanya siapa dia, dia kata jauh lah sikit. Orang Kuala Lumpur ke? Jauh lagi. Orang Johor? Jauh lagi. Sabah, Sarawak? Dah jauh lagi. Orang mana? Bangla. Kita pun bunyi Bangla, ya Allah. Aku bukan tak wimu menikah, menak carilah orang-orang Melayu. Aku tak sing dengan Bangla. Kita tak setuju. Dia pujuk kita tak sing, tak layan. Akhir dia lari daripada rumah.
turut bangla ni gini nikah lisia, bukan buat jahat, bukan zina gapo dak, gini nikah lisia, membelakangi kita mak dia, kita besarkan dia dengan susah payah daripada kecil, ayah dia mati, kita lah suku semai membesarkan dia, kita rela tak belaki lain, seorang tu je anak kita. Tiba-tiba dia membelakangi kita lari jangan menikah dengan Bangla, nikah dengan Melayu lah, yang nikah juga. Marah tak seorang ibu nak tanya orang tina, kalau ada anak lagu tu marah tak? Jawablah. Walau lok ni drama swasta, bukan sungguh pun, mesti marah. Dia telefon tak si kecek, tak akak. Telefon kat aku tak ada anak, nama menak pomung. Mana? Tak ngaku anak dah, tak ngaku anak. Berapa ramai lah ni mak pak hak tak ngaku anak kerana anak dia buat sesuatu yang mengecewakan dia. Kuciwa tak, kecewa. Anak dia buat tindakan yang mengecewakan dia, anak dia memalukan dia. Hak kakak, hak abang ni semua dapat dibanggakan belakang. Habis luar negara, hijau sedap, mari anak hak bosuk, hak dia paling sayang, hak dia paling ni, memalukan dia, mencontingkan arang di muka dia. Kena igak keluar dengan jaga sekolah. Jaga sekolah, la ilaha illallah. Takat keluar dengan cikgu besar boleh kira. Anak buah ustaz seorang ni dia hijau dijahit, praktikal, dia ngaji Indonesia, praktikal dijahit, bahagian pencegah maksiat. Dia cerita baru ni di area Wakacik Ayih tu, dia diserbu satu kereta cumi gelap, duduk senyap parking, pergi ke belakang suluh tengok oleh cermin. Hak budak tina sore dengan orang tua sore. Orang tua pun tua manalah, awal 50-an. Budak tina baju sekolah kena budak tingkat 5 dengan cikgu besar sekolah dia. Cikgu besar sekolah dia dari kecil budak tingkat 5 tu, dia heret pergi mari siapa mukaddimah zina lah, kain selok apa-apa dah. Allahu Akbar. Dunia lah ni. Pagi bala Islam panggil bini dia mari jami. Bini penolakan sekolah, bukan sekolah tu lah, sekolah lain. Dia cikgu besar sebuah sekolah menengah, bini dia penolakan sebuah sekolah menengah. Bini dia pergi, bini muda lagi 30-an, bini muda comel. Bini dia pergi mengamuk, balah gogang, cerah aku menapa. Orang pegawai pula Allah kak kanan balah kat luar lah, jangan balah ni. Lepas dia klik, mari pula keluarga hak tino sengaja panggil tidak sekali, mari mopo hak tino tu, Allah. Meh kalau cikgu besar tu ada tu mati kena bunuh, mehnya gitu. Kalau cikgu besar tu ada situ hari tu, hancurnya kena bunuh ke keluarga budak tina. Nak sebut gapo dia kecewanya mak dia, ada anak aku kurang gapo dia lagi wi kamu yang muak aku gini ni, gapo dia lagi kurang aku wi kamu, gapo dia lagi tak cukup aku wak kamu. Mak dia baki anak ni gak senyap trio. Belalah tak ada anak sepomong pun. Tu bik dah. Belalah tak ada anak sepomong pun. Kau ustaz nak sebutnya kita baru jaga anak baru 20 tahun, baru 17 tahun. Kita kandung ke dia 9 bulan, kita melahirkan dia, kita jaga dengan penuh kasih sayang. Masa umur 17, dia buat satu benda yang dia buat mengecewakan kita. Ramai mak pak hak tak mengaku sebagai anak. Berambuh mu daripada rumah aku tak setengok tubuh kamu. Ramai nak lagu tu? Ada. Kalau tidak ramai pun ada.
Hak ustaz nak sebutnya Allah. Allah dia bukan jaga kita 20 tahun. Dia mengadakan kita daripada tiada. Allah buat kita daripada tak ada jadi ada. Sebelum kita lahir ke muka dunia, pelbagai persediaan yang telah Allah Ta'ala buat dengan bumi, dengan udara, dengan air, dengan langit, semua tu hebat untuk manusia, untuk kita. Tiba-tiba kita mensyirikkan Allah. Tiba-tiba kita menduakan Allah. Tiba-tiba kita tak dengar hak Allah suruh. Kita pergi minta tolong selain pada Allah. Anak kita, hak kita jaga, pergi minta nasi rumah orang, kita marah dah. Malu kau orang apa, dia minta dengan orang apa rumah kita nasi. Ada ke budak-budak dia tengok orang makan caklat, nak caklat kata. Oh nak air kotor. Dia tengok budak tu minum air kotor. Tapi tu ada air kotor lebih, bui lah. Kita tidak malu lah. Tersedar bilang kita ada dah di rumah no. Tak apalah, ambil lah. Malu tak kita? Malu anak kita buat perangai, dia minta dengan orang. Malu kita ni anak kita pergi minta dengan orang. Dia ada pokmu, aku ni pokmu, baru minta dengan aku. Aku doakan dia. Allah hak buat kita dari tak ada jadi ada, dia beri segala kelengkapan keperluan kita. Kita pergi minta, tidak minta dengan dia, pergi minta dengan jin, minta dengan setan, minta dengan iblis. Hak jadi musuh pada Allah. Tuhan cukup marah. Nak sebut tu je. Tuhan ni cukup marah. Allah tidak akan redha jika dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Allah tidak akan redha. Sekutu dengan siapa? Dengan bulan tari, hak tidak ada apa-apa kuasa. Di semua bulan, semua tari, semua kayu, batu yang tidak ada apa-apa kuasa pun Allah Ta'ala marah dah. Apatah lagi kita menyekutukan Allah dengan musuh Allah. Dia minta tolong dengan iblis, minta tolong dengan setan, minta tolong dengan jin. Lagilah Tuhan marah. Tari, bulan, bintang ni makhluk Allah yang tidak ada apa-apa kuasa. Kayu ni semua berhala, ataupun kita pakai cicing, kayu, azimat. Kita pergi caya kayu azimat kita pakai ni boleh buat kebal, menyelamatkan kita daripada musuh. Itulah menyekutukan Allah. Kita caya ke kayu, padahal kayu tidak ada kuasa. Tuhan marah dah. Boleh neraka dah. Ni kita minta tolong siapa? Iblis, setan, jin, kafir. Ya jelas dia ni musuh Allah Subhanahu wa taala. Lagilah dia marah. Sepupak kita lagi minta dengan orang hak dia marah. Pak kita balas dengan Tok Bilal. Kita pergi minta tolong Tok Bilal. Muklik dengan siapa? Tok Bilal atas. Berapa minta Tok Bilal? Kalau minta tuntut email boleh kira pak tak balas dengan Tok email. Ni minta tuntut Bilal hak dia marah selama kening dah. Lagi-lagi lah dia marah. Apabila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya jatuh kepada syirkun akbar, iaitu syirik yang besar yang tidak diampuni dosanya. Allahu akbar. Allah al-ilah artinya al-ma'luh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada ma'luh. Ilah bermakna ma'luh, Tuhan yang disembah. Ma'luh artinya Tuhan yang disembah, yakni sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Syarat nak jadi syirik ni kita sembah dia tu dengan penuh kecintaan, penuh pengagungan, penuh kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu ar-rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa hu ar-rahmanur rahim. Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa. Wa ilahukum, dan Tuhan kamu. Dan ilahukum, Tuhan kamu. Ilahu wahid adalah Tuhan yang Esa. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang diibadahi dengan benar melainkan dia, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syekh Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di wafat tahun 1376 berkata, ni antara ulama yang terkemudian lah
Baru yang mati ni, dia mati tahun 1370. Lalu ni tahu apa? 1430 ni. Baru mati 60 tahun lepas. Barulah deh. Baru mati 60 tahun lah, 60 tahun lepas. Dia berkata bahawasanya Allah itu tunggal. Ada sebuah tafsir nama tafsir As-Sa'di, deh. Tafsir As-Sa'di, kalau ada belilah, cukup molek. Kata Al-Allamah Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, dia kata bahawasanya Allah itu tunggal zatnya. Zat Allah itu tunggal, nama-nama Allah itu tunggal, sifat-sifat Allah itu tunggal, dan perbuatannya itu juga tunggal. Tidak ada sekutu baginya. Tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, yang sebanding dengan Allah, yang setara dengan Allah, baik dalam zat, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, tidak ada sekutu baginya. Itu kita kena faham Allah siapa setara tu Allah deh. Tidak ada sekutu, tidak ada sebanding, tidak ada setara, tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Hak cipta alam ni Allah, hak atur juga Allah. Apabila demikian, maka dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dia iaitu Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahawa tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah berfirman mengenai Allat wal Uzza wal Manat, yang disebut sebagai Tuhan oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin Mekah mula ada 3 ekor berhala yang dianggap sebagai bos kepada Tuhan-Tuhan. Berhala dia banyak kan, beratus-ratus ada, tapi bos dia ni ada 3, Allata wal Uzza wal Manat. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Surah An-Najm ayat 23. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-ngadakan. Nama Allata, nama Al-Uzza, nama Al-Manat. Lagi nama dari surah apa dia? An-Nuh. Siapa ingat ayat? Siapa ingat ayat surah An-Nuh yang disebut lagi nama-nama berhala? Cepat. Siapa ingat? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa la ya'uqa wa nasra. 5 nama berhala. Dah. Dalam ayat ni sebut apa dia? Ada 5 nama berhala. Wa la tadharunna alihatakum. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan ketua-ketua mereka menghasut mereka dengan berkata, la tadharunna alihatakum, jangan kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu yang bernama apa dia? Waddan wala suwa'an. Waddan, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dengan Nasra. Ni nama-nama berhala yang ada di zaman Nabi Nuh. Dah zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Muhammad sahur lagi nama Allata wal Uzza wal Manat. Tu
Tuhan kata, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu semua namai dan juga datuk nenek moyang kamu. Bukan Tuhan pun mu japuh namanya, ambil batu awak besar dah buat mata tangan sikit, membuh nama, buh nemtek Al-Lata, dah buat nemtek Al-Uzza, buat nemtek Al-Manat. Makna dia tak tahu gapo, tapi nak sebut nama kamu boboh dan kamu nyatakan dia sebagai Tuhan, maka kamu sembah. Siapa hak bodoh, kamulah yang bodoh. Allahu Akbar. Allah tidak menurunkan ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Dalilnya adalah firman Allah. Baik, ni wa'ari dalil pula, sembahan selain pada Allah itu adalah batil. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Surah Al-Hajj ayat 62, firman Allah, demikianlah kebesaran Allah. Kerana sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa sahaja yang mereka seru, yang mereka sembah selain dari Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Allah Azza wa Jalla juga berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang berkata kepada kedua temannya di penjara, ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillah khairun amillahul wahidul qahhar. Ya sahibai sijni, wahai kedua penghuni penjara. Ingat cerita Nabi Yusuf? Nabi Yusuf dipenjarakan, ada dua orang mari temu dia, cerita tentang apa dia? Mimpi yang dia mimpi. Seorang kata, inni arani aksiru khamra, aku tengok aku sedang perlu harap. Yang kedua kata, aku mimpi aku pikul roti, mari burung makan roti atas pala. Nabi Yusuf kata, ya sahibai sijni, wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, ilah-ilah yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang maha esa lagi maha perkasa? A'arbabun mutafarriqun, Tuhan-Tuhan yang banyak, khairun lebih baik, amillahul wahidul qahhar, ataupun Allah yang lebih baik, Allah itu maha esa maha perkasa. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ayat yang sama Nabi Allah Yusuf cerita, ma ta'buduna min dunihi, apa yang kamu sembah selain pada Allah itu illa asma'an sammaitumuha, tidak lain kecualilah hanya nama-nama yang kamu namakan mereka, antum wa aba'ukum, kamu dan juga datuk nenek moyang kamu. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan sesuatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Tauhid uluhiyah merupakan inti dakwah para nabi. Ni tauhid uluhiyah, dia kata inti. Iti tahu iti. Iti sedap sekali. Okey. Kari pak tu iti kita makan. Hak kerah tepi tu kita buat petai lagi. Kari pak kaya gelulun tepi tu. Gigi tak ada dah. Buat repih dua. Repih dua ni isi ada sebelah, tak ada isi sebelah. Kita pergi hak tak ada isi kau sayang kita. Ambil kari pak bagi dua. Kau kering bagi dua. Mu isi penuh. Hak tu kulit saja tak ada isi. Itilah hak sedap. Dalam akidah ni, antara tiga tauhid ni, intinya, isinya ialah uluhiyah. Tauhid uluhiyah merupakan inti dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dari rasul yang pertama Nabi Nuh hinggalah nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula
ani'budullaha wajtanibut taghut. Ayat ni kita temu sama dah, surah An-Nahl ayat 30 ni. Walaqad ba'athna, kami telah bangkitkan pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Hijrah Nabi ni apa dia? Hijrah Rasul ni apa dia? Dia menyeru umat dia, ani'budullah, sembahlah Allah. Yang kedua, wajtanibut taghut, dan jauhilah kamu akan taghut. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain aku, maka ibadahilah aku oleh kamu sekalian. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain pada aku. Fa'budun, maka hendaklah kamu menyembah aku. Semua Rasul alaihi wassalatu wassalam memulai dakwah mereka kepada kaumnya dengan tauhid uluhiyah, agar kaum mereka beribadah dengan benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Yang diutamakan ialah tauhid uluhiyah, supaya orang dia ni, umat dia, tidak menyembah selain pada Allah. Seluruh rasul berkata kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah taala sahaja. Sebagaimana perkataan Nabi Nuh, Hud, Saleh, Syuaib alaihi wassalatu wassalam, sama sahaja. Seruan nabi-nabi ni sama. Ani'budullaha, hendaklah kamu hanya menyembah Allah. Ani'budullaha, itulah seruan Nabi Allah Adam, seruan Nabi Allah Nuh, seruan Nabi Allah Ibrahim. Semua nabi-nabi menyeru kepada menyembah hanya Allah. Firman Allah Ta'ala lagi, فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Orang-orang yang musyrik sahaja yang mengingkarinya. Perkara ni, perkara apa dia? Seruan nabi-nabi kepada menyembah Allah. Yang mengingkarinya siapa dia? Orang musyrik. Mereka masih saja mengambil sesembahan selain Allah. Mereka menyembah, minta bantuan, pertolongan kepada ilah-ilah itu dengan menyekutukan Allah. Nabi duk seru, duk ngajar siang malam, tapi penyembah berhala tetap tegar dengan kepercayaan mereka bahawa itulah Tuhan-Tuhan yang menolong, membantu mereka. Nak hujan, pergi sembah Tuhan hujan. Nak rezeki, kita sembah Tuhan rezeki. Nak tumbuh-tumbuhan buah, pergi sembah Tuhan tumbuh-tumbuhan. Banyak Tuhan kan, macam-macam. Nak berlindung daripada petir kemarau, pergi sembah Tuhan penjaga keamanan, macam-macam. Payah kita dalam kehidupan seharian kita ni adalah cukup suka kalau kita duduk setempat ada berlaku. Betul tak? Sebab tu tamai-tamai perumahan biasa dibuat, dia akan ngepeng apa dia? Perumahan dia buat ni 1 kilometer daripada sekolah, 1.2 kilo daripada bala polis, 500 meter daripada supermarket, 3 kilo daripada airport. Nak ayat perumahan dia ni dekat belakang. Nak pergi airport dekat, pusat bandar dekat, sekolah dekat, pelajar pun dekat. Maka ramailah orang akan berpusu-pusu beli rumah dia walaupun mahal. Boleh buat rumah tu hujung suk 4 jinten dah. Murah ya, tapi nak pergi supermarket 300 kilo. Mana? Nak pergi airport 3 hari perjalanan baru sampai. Tak ada orang beli. Dia panggil one stop center. Kalau ada satu pusat beli belah, dia pusat beli belah tu, bank pun ada situ, pejabat pun ada, gapo kita nak semua ada. Tak pergi lain dah. Betul. Lah ni ada KL Central. KL Central tu tahu ke apa? Pusat Kuala Lumpur. Situ ada berlaku.
Nak naik monorail ada situ, nak naik komuter ada situ, nak naik LRT ada situ, nak naik gapo semua ada situ. Nak pergi ke airport situ ada ERL. Tahu tak ERL? Dah. Nak pergi KLIA tu naik ERL 30 minit zluf. Kereta api laju. Nak hotel ada hotel. Nak pusat beli belah baru buka NU. Baru buka di KL Central 7 tingkat. 7 tingkat. Macam seribu jenis Moneko ada. Dulu duduk KL Central nak pergi shopping center, naik pergi Sogo, naik LRT tu pergi ke Mid Valley. Lah ni tak perlu nak shopping, pergi duduk situ ada NU. Nu. NU nu. Nak tengok wayang ada GSC situ. GSC tahu? Tahu GSC? Bukan Masjid Jamil. GSC ni Golden Screen Cinema. Golden Screen Cinema. Tengok wayang 2 tingkat ada. Tingkat 7 ada, tingkat 3 ada. Ustaz tahu berlaku gaji pergi je. Kena ada maklumat, mudah nak mengajar. Moga tak mudah tipu kita. Jadilah ni duduk situ ada berlaku. One stop center dia panggil. Mudah tak? Mudah. Begitulah dengan Tuhan. Adalah bodoh manusia jika mempunyai banyak Tuhan. No ujian pergi minta kat Tuhan tu. Aku ni susah tak ada piti. Tak kerja pun dekat Tuhan rezeki ya. Mana? Pergi jumpa Tuhan rezeki, Tuhan lain pula, duduk situ pula sini. Susah. Islam mengajar Allah hanya satu. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, Allah. Nak minta tolong pun situlah, nak minta rezeki pun dialah, nak minta pertolongan pun dialah, nak minta apa dialah, nak sembah pun dialah. Dialah segala-galanya. Kena dah Islam dengan fitrah manusia yang suka pada benda mudah, kena. Tapi agama lain ajar Tuhan jadi payah, Tuhan tu Tuhan ni. Pengambilan ilah-ilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini telah dibatalkan oleh Allah dengan 2 bukti. Orang musyrik duduk sembah selain pada Allah ni sebagai sembahan, dibatalkan oleh Allah dengan 2 bukti. Bukti dalil lah. Bukti yang pertama, ilah-ilah yang diambil itu tidak mempunyai keistimewaan rububiyah dan uluhiyah sedikit pun, kerana mereka adalah makhluk, tidak dapat menciptakan, tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolak bahaya, serta tidak dapat menghidupkan dan mematikan. Kita fikir orang duduk semua berhala sebagai Tuhan, ambil berhala, ambil sembahan selain Allah sebagai Tuhan. Kita tolak dakwaan mereka hak dia sembah ni sebagai Tuhan. Apa? Yang pertama sekali Tuhan hak mu sembah ni tak layak sikit habuk. Dari segi rububiyah pun tak layak, dari segi uluhiyah pun tak layak. Rububiyah Tuhan buat apa dia? Cakung duk tengah panah tu gak, panah lah, hujan lah, burung mari berok di batu kes tu tengok. Besar ke Murugan dewa dia tu. Burung mari berok perik. Ada dia boleh hamba? Hanya kelis dia akan tukar dia penatai burungnya berok tak ada? Tak ada. Burung berok situ. Tuhan ke dia lagu tu? Dia tak boleh, dia tidak ada kelayakan dari segi rububiyah. Dia tidak menciptakan apa-apa. Dia tidak boleh manfaat pada kita, dan dia tak boleh menolak kemudaratan daripada kita. Ada Tuhan dia ni boleh tolong penganut dia. Tolong apa dia? Silap-silap dia balik gung kena atas penganut mampu kena dia. Mana? Merugan besar ke? Hari Taipusam duk kena terbalik gung. 300 orang percaya mati kerana terhempap dewa Murugan. Mati pula kena teka dewa. Allah Ta'ala berfirman, wattakhadhu min dunihi alihah
la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Surah Al-Furqan ayat yang ketiga. Mereka mengambil ilah-ilah selain daripada Allah untuk disembah. La yakhluquna syai'a, padahal ilah Tuhan yang mereka ambil untuk sembah itu la yakhluquna syai'a, tidak mencipta satu apapun. Wa hum yukhlaqun, padahal bahkan mereka itu diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, bahkan mereka sendiri dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Tak boleh buat gapo-gapo. Tu dalil yang pertama. Kita buka dalil yang kedua, muka surat 158 sebelah tu. Bukti yang kedua, sebenarnya orang-orang musyrik mengakui bahawa Allah adalah satu-satunya Rabb, pencipta yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Mereka juga mengakui bahawa hanya dialah yang dapat melindungi dan tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya. Hal ini mengharuskan pengesaan uluhiyah sebagaimana mereka mengesahkan rububiyah. Dan bukti yang kedua, dia orang kafir mengaku rububiyah. Kalau mengaku rububiyah Allah, Allah menciptakan, Allah mengawal selia, Allah mentadbir segala-gala, tak cukup, kena tambah selagi apa dia? Uluhiyah. Tambah selagi uluhiyah. Wallahu a'lam. Tak ada habis tak cakap. Kita berhenti setakat ni. Esok insya-Allah kita sambung lagi dan kita masuk perkara yang keenam, Tauhid al-asma' was-sifat. Tauhid asma' was-sifat ni